Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'us rahmatan lil alamin wa ala ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal fasul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftah 'alaina futuhal harifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a rabbal alamin. Alhamdulillah, kita nak sama pengajian kita iaitu bahasa kias dalam ilmu mantik. Jadi malam ni kita akan nak masuk bahasa asy-syakl. Bahasa asy-syakl yakni segala bentuk kias. Kemudian jadi dulu tak habis lagi, insya-Allah kita akan sambung sebelum masuk qiyas iaitu tentang bahasa muqaddimah sughra kubra. Kata musannif kita rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Ma hiya al muqaddimatul kubra. Jadi muhadaratul lepas. Jadi kita bahasa bab qiyas dia ni ada dua, qiyas iktirani dan qiyas istisnai. Qiyas iktirani iaitu qiyas yang susun dari qiyas ini tu iaitu segala qadhiyah hamliyah. Makna susun pada qadhiyah hamliyah dikatakan qiyas iktirani. Adapun qiyas satu lagi qiyas istisnai iaitu susun daripada qadhiyah syartiyah. Maka itu kita tak ada bahas lagi, kita sekarang ni kita akan nak bahas qiyas iktirani. Jadi qiyas iktirani yang mana telah lepas ada 3 hudud, 3 had. Iaitu had al-asghar, had al-akbar, pada had al-awsat. Apa makna had asghar? Had asghar iaitu kena kepada maudhu' bagi natijah. Yang akan jadi maudhu' bagi natijah. Kita buat apa? Kita buat ulas pitah lalu sebagai murajaah. Contoh kita nampak mudah-mudah seperti kata ni al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi kalau kita naknya ni al-asghar itu maudhu' bagi natijah. Oleh kerana natijah dia al-alam hadisun. Al-alam ni jadi maudhu'. Al-alam maudhu'. Ini maudhu'. Ini mahmul. Berartinya had asghar maudhu' bagi natijah iaitu kena kalimah alam. Had akbar ialah mahmul bagi natijah iaitu kena kada hadis. Had awsat ialah kalimah al-mukarrar, kalimah hak diulang-ulang iaitu kena kepada mutaghayyir. Mutaghayyir ni panggil had awsat. Berartinya nak panggil qiyas iktirani kena ada 3 ni. Kalau tak cukup 3 ni tak panggil qiyas iktirani. Yang pertamanya maudhu' bagi natijah iaitu al-alam, kita heret bagi duk tak sini. Yang keduanya had akbar iaitu kita heret ni iaitu mahmul bagi natijah iaitu hadis tak sini. Satu lagi had mukarrar ataupun had awsat iaitu kalimah hak supaya iaitu mutaghayyir. Jadi 3 hudud. Kenapa panggil had asghar? Kerana tilik kepada afrad. Maudhu' ni lebih sedikit daripada mahmul. Ghaliban pada ghalib. Ya ada juga sama musawi. Tapi kalau kita nak katanya afrad maudhu' lebih banyak itu tak boleh. Tak mungkin. Jadi maudhu' ada afrad maudhu' lebih sedikit. Habis itulah ia panggil asghar. Ada pun mahmul ni ia lebih banyak pada maudhu', habis dipanggil akbar. Ia mustalahat dia. Kemudian qiyas ni kena ada 2 qadhiyah.
Dua qadiyah ni qadiyah pertama. Hak ni qadiyah yang kedua paling kurang. Nampak paling kurang. Ya sampai 3-4 tu. Tapi nak ayat segenap-genap kena ada 2 muqaddimah. Ada 2 qadiyah. Qadiyah mana? Ni, qadiyah mana? Salah satu kedua ni. Kalau ada satu juzuk akan jadi maudhu' bagi natijah. Iaitu kita kata alam ni akan di maudhu' bagi natijah. Ni maudhu' mahmud. Kemudian alam ni duduk dalam bahagian ni. Duduk sini asal dia. Maka alam ni panggil satu juzuk yang akan jadi maudhu' bagi natijah. Kena kepada had asghar. Maka qadiyah yang ada had asghar ia panggil muqaddimah sughra. Dan juga qadiyah mana yang ada had akbar ia panggil muqaddimah kubra. Ini mustalahat. Sebab itulah qiyas ada 2 muqaddimah. Sughra kubra. Patut kenapa panggil sughra? Kerana ada had asghar. Kerana panggil kubra kerana ada had akbar. Gapo dia had asghar iaitu maudhu' bagi natijah. Gapo dia had akbar iaitu mahmul bagi natijah. Jadi kita kena ingat lagu tu. Kita kena ingat, kena membiasakan lagu tu. Gapo had asghar, gapo had akbar, gapo muqaddimah sughra, gapo muqaddimah kubra. Kita kena boleh jawab soalan tu. Ini tertengik qiyas iktirani ya lagu ni mustalahat dia. Adapun yang kita akan ngaji qiyas istisnai itu ya lain, istilah lain pula. Baik, jadi habis kat tu. Jadi muqaddimah surah, kenapa panggil muqaddimah surah? Iaitu qadiyah. Dalam qadiyah tadi itu ada sebahagian dia akan jadi maudhu' natijah ataupun ada had asghar. Tapi makin muqaddimah surah. Had muqaddimah kubra kerana ada had akbar jawab dia. Gapo had asghar? Maudhu' natijah. Gapo had akbar? Mahmul natijah. Pada had ausat iaitu kelimah yang serupa di antara dua qadiyah ni. Pasti kena ada kelimah yang serupa. Iaitulah mana kelimah yang serupa? Mutaghayyirun. Maka mutaghayyirun nasbuh contoh ni dia panggil had ausat. Iaitulah kelimah yang serupa. Bukan serupa saja kelimah saja tak. Kelimah serupa pada lafaz, begitu juga serupa pada makna. Makna pun serupa, lafaz tu serupa. Serupa itu panggil had mukarrar. Habis itu. Kemudian kita tengok. Kata musannif kita rahimahullahu taala, ma hiya al-muqaddimatu kubra? Apakah dia muqaddimah kubra? Dia jawab sudah. Hiya qadiyatun. Iaitu qadiyah wudi'a fiha yang dihantar, yang diletak padanya pada qadiyah. Yang diletak padanya pada qadiyah al-haddul al-akbaru, iaitu had akbar. Qadiyah yang ada had akbar dipanggil muqaddimah kubra. Misalu zalika. Contoh ni. Kau misalu zalika, bermula misal di Makkah itu, di Makkah kata muka kubra ni, kau luka ialah kata engkau, mana maka lukau. Khainul ummati, yang khianat akan umat, mudghadun, iaitu dimarahkan. Ada orang murih, ada orang benci. Mudghad tu mana orang benci, dua khianat. Ni muwi amanah kita lagi khianat. Orang benci. Wa kullu man abghadathu ummatuhu, dan tiap-tiap mereka yang marahlah akan mereka oleh umatnya, mereka yang umat dia duk marah saat itu, la yawalla hukma alaiha, tidak boleh hukumlah ia man dan itu akan hukum alaiha atas umat. Ia nak retah tak boleh, ia nak retah, ia nak kontrol tak boleh, sebab umat benci. Bila tu iza kanat mustaqillatan, apabila dia saat ini, iza kanat, apabila adalah umat saat itu mustaqillah, umat saat itu tak ada kena bebas. Mustaqillah di sini makna bebas. Umat bebas, jadi pemimpin kena, jadi umat tak sekok lah. Jadi pemimpin tak boleh nak kontrol umat. Ini contoh ni, contoh kita saya kira mana contoh. Jadi musannif kita rahimahullah taala ni, wallahu alam, kita kata pada masa musannif kita Syekh Yasin Fadani mengarang ni, saya tak ingat tahun berapa munasabah politik negeri Saudi pada masa tu lagu mana, wallahu alam. Boleh jadi
contoh ni sesuai dengan politik Saudi pada masa tu. Boleh dia sebut ni. Padahal kalau kita nak beri contoh mudah-mudah boleh, misalnya kita boleh, tapi wallahu alam. Dah boleh dengan kerana alam suasana ni Saudi masa tu dah sesuai dengan Syekh Yasin Fadani rahimahullah taala kita ni, jadi tak contoh wallahu alam hakikat sebenar. Fa mawdu'u hazin natijati, maka mawdu' bagi ini natijah mana? Khainul ummah. Kalimah khain ummah ni mawdu' natijah. Wa huwa al-haddul asgharu, ialah had asghar. Wa mahmuluha, dan mahmulnya la ni la yawalla hukmu alaiha, la yawalla hukma ilah alaiha, tak boleh nak kata hukum. Wa huwa la yawalla ni al-haddul akbaru, panggil had akbar. Beda. Wal muqaddimatul ula, dan muqaddimah yang pertama, allati fiha haddul asgharu, yang padanya pada muqaddimah pertama itu ada had asghar, iaitu kena kepada khainul ummah, ialah muqaddimatun sughra, ialah muqaddimah sughra. Wal muqaddimatus saniyah, dan muqaddimah yang kedua, allati fiha al haddul akbaru, yang padanya pada muqaddimah kedua tu had akbaru, khabariyah, ialah muqaddimatun kubra, itu bagi muqaddimah kubra. Mana? Iaitu kena kepada kelima ni, la ya walla ni, muqaddimah kubra. Wal mukarraru, dan kelima hak diulang-ulang, iaitulah wahwa al mukarrar tu mudghadun, mudghad ni. Ni kalau tengok contoh ni, ni mari isim maf'ul, hak ni mari kelima fi'il. Jadi pada makna supa, kelimah tu kelimah lain lah, tapi pada makna supa, dan juga asal kelimah tu la boring dot. Jadi tak apa situ. Yang penting makna supa. Makna supa. Kelimah tu walaupun kita kata bukan kelimah isim maf'ul kedua pun tak ada masalah. Yang penting kelimah tu madah tu la. Madahnya boring dot. Hak ni pun ada boring dot. Kelimah fi'il, hak ni isim maf'ul. Habis dia kata mudghad, iaitu wa al-haddu awsatu. Tu panggil had awsat. Kalau kita buat contoh sini kak, supaya ni lah. Kita buat contoh yang lebuk kita lebuk kita ni. Tapi kita pun nampak sikit sebab contoh lagi tak tu kita terpanjang ke no. Ni. Al-alamu ialah mawdu' bagi natijah, iaitu had asghar. Qadiyah yang ada had asghar dipanggil muqaddimah sughra. Hadisun ni ialah mahmul natijah, iaitu had akbar. Qadiyah mana ada had akbar dipanggil muqaddimah kubra. Al-mukarrar, iaitu kelima hak sula, mana? Mutaghayyirun. Maka mutaghayyirun ni dipanggil had awsat. Cukup 3 hudud, cukup 3 had. Yang mana dalam kias kias iqtirani kena ada 3. Kalau tak cukup 3 tak boleh panggil iqtirani. Wahai atit ta'lif, dan bentuk susun ni, bentuk susun ni tu. Minal muqaddimatain ni, susun ni. Bentuk kalau tengok contoh bentuk ni, susun ni. Al-alam mana? Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tu bentuk tu. Cara susun lagu tu. Cara susun lagu tu susun jadi ni. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Ni bentuk ni. Bentuk dua qadiyah duk susun lagu ni. Musa ni kita kata apa? Iaitulah kena kepada dalam istilah mati panggil apa? Dia panggil wahya suratul qiyas, itu panggil rupa qiyas. Rupa bentuk ke susun saat itu daripada muqaddimah sughra kubra duk susun duk selarah lagu tu. Al-alamu kalau tengok contoh ni tak. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu hadisun. Susun ni. Duk susun ni. Susun sini, susun sini. Susun dua lagu ni. Itu dia panggil suratul qiyas.
Panggil rupa qiyas. Maka rupa qiyas ni dalam istilah matik panggil apa? Wa yusab wa tusamma, dan dinamakan dia rupa qiyas tu syaklan. Itu dipanggil syakka. Itu panggil syaklan. Dalam istilah matik ataupun dalam bab qiyas ni. Kama dia. Ma huwa asyaklu? Apakah dia syakka? Huwa ibaratun an muqaddimataini. Satu ibarat daripada dua muqaddimah. Mana muqaddimah? Sughra kubra. Sughra wal kubra. Bi'tibari hayatil wasati, dengan kira keduduk keadaan atau keduduk ke had wasat, ma'a asghari wal akbar, serta had asghar dan juga al akbar. Jadi tidak panggil syakka ni dia tilik kepada had ausat. Cara duduk had ausat, takak ke becek ke. Kalau kita tengok di sini contoh ni, had ausat duduk takak. Sini dengan sini duduk takak dua. Duduk di takak. Tak ada asing ke benda lain. Duduk sengai pakul. Kul ni panggil qadiyah kulliyah. Tak ada masalah. Kelimah kul ni tak usah. So kira sebab kelimah kul ni panggil sur kulli. Yang kita belajar dulu kan. Hak ni kena murajaah lah. Jadi makna katanya kelimah mutarid duduk sekali. Maka syakka ni dia tilik kepada keduduk ke had wasat. Dia duduk di mana? Duduk di mahmul ke, duduk di mawdu' ke, hak ni mawdu' ke, hak ni mahmul ke. Cara duduk pak duduk dia. Maka cara pak duduk dia iktibar had wasat ni lah cara duduk dia. Nak duduk sini ke, duduk sini ke, duduk sini ke, duduk sini ke dah. Maka itulah yang panggil syakka. Syaklu. Dah. Maka syakka baqiyah ni kita kata ada berapa? Syakka baqiyah ni dengan kira had wasat ada 4. Kita tengok dah. Kita tengok dalam apa? Dalam fatah dulu kan mereka baca kitab. Syakka ada 4 al-ashkal. Syakka qiyas. Da. Ashkalul qiyas. Bi'tibari had, dengan kira had al-had al-awsat. Ada 4. Kenapa ada 4 kita kata? Kita buat soalan kenapa ada 4? Tidak kurang pada 4, tidak tambah ada 4, hanya 4. Oleh kerana had wasat kita katanya kita buat kata rumus ni dah. Kita mudah nampak. Kita buat kata rumus. Mana? Kita katanya satu qadiyah ya ada apa? Ya ada mawdu'. Ya ada mawdu', ya ada mahmul. Ni qadiyah pertama. Qadiyah yang kedua pun ada mawdu', ada mahmul. Qadiyah yang kedua. Ni kita kena fahami molek. Sebab sini ni sebagai apa? Asal lah bagi kita bab syakka. Lagi kita tak di sini susah kita bagi kita untuk nak selanjutnya. Jadi nak panggil qiyas ni paling kurang ya kena ada 2 qadiyah. Satu qadiyah kita kata qiyas apa ni? Qiyas kita kata kena ada 2 qadiyah. Qiyas yang kita akan baca ni qiyas iktirani. Apa qiyas iktirani? Iaitu qiyas yang susun daripada qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah ni ia susun daripada mawdu' dan mahmul. Ada mawdu', ada mahmul. Juzuk pertama tu panggil mawdu', juzuk yang kedua tu dia panggil mahmul. Hak kita nampak tengok. Ataupun robek tak robek tu kita tak bahas sebab kadang ada sebut, kadang tak sebut. Cuma yang pentingnya kena ada 2, mawdu', mahmul. Hak tu kita kena kembali bab qadiyah lah. Sebab itu kita nak pergi bab qiyas ni. Kalau kita tak belajar bab qadiyah, ya tak reti bab qiyas. Sebab itulah mabadi bagi tasdiqah ialah al-qadaya, segala qadiyah. Artinya kalau kita reti sungguh sebenarnya reti bab qadiyah, jadi bab qiyas tak payahlah. Kita buat soal kenapanya kita ngaji susah ngaji bab qiyas kerana kita tak reti qadiyah.
Jadi kita tak kerti situ, tak kerti bab qadiyah menyebabkan kita tak kerti bab apa? Bab al-qiyas. Habis tu kita kena merajaah lah video yang mana saya telah muhadarah yang muzakarah dulu tu sebagai untuk nak dikejap bab ni. Baik, kita tengok. Syakakiyah ni ada 4. Kenapa ada 4? Kita tengok. Dia ada arba'atun. Pekti ada 4. Kenapa? Kerana qiyah iktiran ni qiyah yang susun pada qadiyah hamliyah. Berarti paling kurang qiyah kena ada 2 qadiyah. Ni satu qadiyah, satu qadiyah. Lepas tu qadiyah hamliyah dia susun pada maudhu' mahmul. Ni maudhu', ni mahmul. Ni maudhu' mahmul. Baik. Lepas tu nak panggil qiyah iktiran ni kena ada 3 hudud. Had asghar, awsat, akbar. Lepas boleh panggil syakar ni dia kira had awsat, iaitu kelimah yang super di antara dua ni. Maka di antara kelimah dua hak super di antara dua ni tak lain tak bukan ia duduk pada tak lari pada pak. Mana pak? Kadang kalau kelimah yang super ataupun had awsat tadi itu mahmul fi surah. Di mahmul duduk sini. Maudhu' fi kubra. Kadang-kadang super sini. Super celah ni. Super contoh yang kita buat tadi. Super contoh kita katanya al-alam hadis. Wa kullu hadis lahu muhdis. Mana pak nah? Iaitu ni. Ni maudhu', ni mahmul. Ni maudhu', ni mahmul. Berarti tempat supernya mana pak supernya? Iaitulah hak ni mahmul, hak ni maudhu'. Mahmul fi surah ni, hak ni mukadimah surah. Sebab ada ahad asghar, hak ni mukadimah kubra sebab ada had akbar. Baik. Jadi mahmul surah, maudhu' kubra. Ni maudhu'. Ni maudhu' dak mahmul ha. Maudhu' dak mahmul ha. Jadi mahmul fi surah, maudhu' fi kubra. Kita cara rekah. Ini satu rupa. Satu rupa lagi, kadang-kadang had wasat ni kira apa ni? Kena kita ingat lupa asal. Kira had awsat, huruf yang super. Huruf yang super. Kadang-kadang rupa lagu ni satu syakar panggil satu betul. Kadang-kadang apa dah? Had wasat ni mahmul fi surah, lepas tu mahmul fi kubra, mahmul fihi ma. Ni kadang ada dua ni. Ni kelimah super duduk sini so, lepas tu sini so. Kadang-kadang maudhu' fihi ma. Kelimah super sini so, sini so. Lagi saya nak ambil contoh, tengok. Dah. Kadang-kadang duduk sini. Dah. Ni. 1, 2, 3, 4. Tak lagi pada 4 ni. Kalau kita kaca pun tak lagi pada 4 ni. Had wasat. Ataupun had asghar. Bukan had mukarrar. Kelimah yang super. Dah. Berarti kelimah yang super lagu tu. Kalau kita buat contoh yang kedua dah, kita katanya. Kita kata sini ba'du hayawan. Kita kata ba'du hayawan insan. La syai'a minal hajar bi insan. Mana itu nak? Ini insan. Ini insan. Mahmul fihi ma. So, ni maudhu' fihi ma. Ni rupa yang kedua. Had supaya kelimah supaya ni insan, hadis. Dah. Kita pergi pula contoh. Contoh apa? Contoh yang ketiga iaitu maudhu' fihi ma. Contohnya kita kata kulul insan hayawan. Kulul insan natik.
Ni insan. Ni insan. Insan duduk depan, duduk di maudhu' kedua. Ni rupa yang ketiga. Rupa yang keempatnya, kita kata rupa yang keempat, kita kata contoh kulul insan hayawan. Wa kullu mutanafis insan. Mana kalimah ni? Insan duduk di maudhu', insan duduk di mahmul. Supa ni. Jadi tak lari daripada pak betul ni lah. Jadi kias, ashkalul kias tak lari daripada pak ni. Apa panggil pak betul? Pak rupa. Kerana apa? Kerana ia bi'tibaril awsat. Bi'tibari apa? Bi'tibari awsat. Bi'tibar kelimah hak supa. Kadang-kadang kelimah supa duduk sini, duduk sini. Kadang-kadang kelimah supa duduk sini, duduk sini. Hak supa. Kadang-kadang duduk sini, duduk depan sama depan. Kadang-kadang hak ni depan, hak ni duduk belakang. Dah. Insan. Berartinya ihtimal akli kita ia tak lari dah yang lain. Hanya pak ni. Pak kita kata kelimah supa dua duduk sini. Dia tak boleh. Hak tu tak panggil ya lah. Nampak tak? Kelimah supa duduk sini. Had. Nak adik mana aku tu? Tak ambil natijah lah. Artinya kelimah supa kena sebelah qadiyah. Lepas tu sebelah satu lagi qadiyah. Ia kena sosok. Berarti kelimah supa ada duduk sini. Ada duduk sini. Mahmul fihi ma. Maudhu' fihi ma. Hak ni maudhu' fi surah, mahmul fi kubra. Hak ni mahmul fi surah, maudhu' kubra. Sebab depan ni, depan hak semua bahagian ni panggil muqaddimah sughra sebab ada had asghar. Lek belakang ni muqaddimah kubra sebab ada had akbar. Kerana apa panggil asghar? Kerana sebahagian depan ni akan jadi maudhu' bagi natijah. Sebahagian hak belakang ni akan jadi mahmul bagi natijah. Ini mustalahat kaliku bahasa pening. Bahasa dia. Dah. Kita tengok banyak kali ke insya-Allah. Ini panggil syakak. Pada. Kamar dia pula. Lepas tu ada satu lagi darak. Syakak darak. Darak ni apa dia? Darak ni dia kira apa? Darak ni iaitulah dia kira dua muqaddimah. Semata-mata dua muqaddimah. Iaitulah muqaddimah surah kubra. Iktibar apa? Dengan iktibar kam, dengan iktibar kaif. Apa kam dengan kaif? Kam di sini iaitulah kulliyah dengan juz'iyah. Iaitu kam. Kaif ni apa kaif? Iaitulah mujabah dengan salibah. Lagu mana? Darak ni. Syakak ada pak. Darak ni ia kira semata-mata dua muqaddimah ni. Dengan tak ada tilik kata had wasat di mana tak kira. Asal kata ada dua muqaddimah ni. Berarti dua muqaddimah ni kita tengok. Hak yang pertama ni kita tengok ni dah. Di antara dua muqaddimah ni, muqaddimah surah ni, depan ni, ihtimal akli kita boleh terima pada akal kita qadiyah yang akan jadi muqaddimah surah di sini tak lepas salah satu pada pak. Mana sepak? Yang pertamanya kuliah mujabah boleh hadir duduk sini. Yang keduanya kuliah salibah boleh hadir duduk sini. Yang ketiga juz'iyah mujabah boleh hadir duduk sini. Yang keempatnya juz'iyah salibah. Faham mana syakhsiyah, mana muhmalah? Sebab kita ngaji dulu kan, qadiyah hamliyah bi'tibari maudhu' pecah tu baik 4. Ada pun 5. Lagi kita ada pun 5, tapi kebanyakan ulama matik cuba baik 4 mana? Syakhsiyah, muhmalah, kulliyah, juz'iyah, yang mana kita terlepas lagi. Dan tiap-tiap satu pada 4 tu ia ada isbat, ia ada nafi. Kalau isbat ia panggil mujabah, kalau nafi panggil salibah.
Kalau gitu pak lagi pukul 2 jadi 8. Kalau dia hamliyah bi'tibari mawdu' tu baik 8. Kama dia ulama mantik bahas pula. Muhmalah fi hukmi juz'iyah. Jadi muhmalah boh dalam juz'iyah. Syakhsiyah fi hukmi kulliyah. Jadi saja masuk le kuliah tadi tinggal pak. Mana pak? Kuliah mujabah, kuliah salibah. Juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Di pak. Sebab kita ambil pak semua le pak. Mana pak di kita tak syakhsiyah mujabah, syakhsiyah salibah. Duk dalam kuliah mujabah, kuliah salibah kita masuk le tu. Muhmalah mujabah, muhmalah salibah. Masuk dalam juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Jadi tinggal pak. Asal apa? Tinggal pak. Karena sumak dua, sumak masuk soso. Kuliah syakhsiyah sumak le kuliah, muhmalah sumak le masuk juz'iyah. Sebab ulama mantik kata al-muhmalah fi hukmi juz'iyah, al-makhsusah fi hukmi al-kulliyah. Habis. Maka ihtimal akli dalam otak kepala kita, qadiyah yang akan jadi muqaddimah surah ni ia tak lepas salah satu daripada empat ni. Kadang-kadang boleh ada kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Lepas ni al-alamu hadis ni apa? Muhmalah. Sebab tak ada royak kul, tak royak ba'. Tapi mawdu' dia kulli. Alam ni kulli. Sebab afra' dia banyak alam. Kulli tapi tak ada royak. Kamiyati afra' ba'du ka kullu tak ada royak. Maka panggil muhmalah. Maka muhmalah fi hukmi juz'iyah. Jing. Lepas tu hadis ni apa? Isbat, bukan nafi. Menyabitkan baru di alam. Kalau gitu mujabah. Jadi al-alamu hadisun, iaitulah juz'iyah mujabah. Bukan sekolah dia saja boleh. Boleh hadir kuliah mujabah, boleh hadir kuliah salibah, boleh hadir juz'iyah mujabah, boleh hadir juz'iyah salibah. Pak sini. Kama dia muqaddimah kubra pun sama juga. Mana sama? Ihtimal akli kita boleh hadir kuliah mujabah, boleh hadir kuliah salibah, boleh hadir juz'iyah mujabah, boleh hadir juz'iyah salibah. Boleh hadir pak. Kalau kita tengok contoh ni, kullu hadis lamun kul. Ada kul ni panggil suk kulli. Kuliah. Lepas tu lahu mudah menyabit, bukan nafi. Kalau itu mujabah. Jadi di sini ni qadiyah apa di sini? Qadiyah kulliyah mujabah. Karena apa kuliah? Karena ada kul depan. Karena tak mujabah? Karena qadiyah ni menyabit, bukan nafi. Habis dah. Kamar dia boleh panggil dorok lagi. Kenapa panggil dorok? Karena dia tengok sini. Tiba ni. Kamar dia tiap satu syakar. Mana satu? Ni satu syakar. Ni dua syakar yang kedua. Ni syakar yang ketiga. Ni syakar yang keempat. Tiap satu syakar ni ihtimal akli dorok dia tu. Dorok pecah dalam ni. Hak doyak ni. Ada neblah. Ada neblah. Dorok. Mana ni dorok? Ni pak lagi pukul pak ni. Oleh kerana muqaddimah sughra akal kita boleh timu ni salah satu pak ni. Muqaddimah kubra sama juga salah satu pak ni. Jadi berartinya ada pak lagi pukul pak ada neblah dorok. Berartinya tiap syakar. Ni satu syakar ada neblah dorok. Neblah duruk. Hak ni pun neblah duruk. Hak ni pun neblah duruk. Hak ni pun neblah duruk. Mustadah. Neblah. Tiap-tiap satu rupa ia ada neblah. Tiap-tiap satu rupa sisa ashka ada neblah. Kalau banyak terlalu. Banyak ni. Neblah. Kalau kita capur boleh apa tu? Banyak. Tapi ingat tiap syakar ni sungguh kita kata ada neblah. Kita kata ada neblah lepas lah kita buat soalan adakah neblah semua tu tubik natijah apabila kita susung hayat susung muqaddimah kubra tu jadi dah adakah keluar natijah. Sebab apa? Sebab kita duk kira ni kita tak ada kira natijah ni. Ada kira natijah ni. Kira susung dua muqaddimah je.
kita kira susun 2 muqaddimah ataupun 2 qadiyah. Pak kita buat soalan, kita susun tu boleh tubik apa? Satu-satu syakar ni belah. Syakar 1 ni belah, syakar 2 ni belah, syakar 3 ni belah, syakar 4 ni belah. Ni belah susun. Ni belah kita susun. Buat soalan, adakah dalam ni belah kita susun saat ni tu adakah tubik natijah? Maka ulama tak jawab tak. Lalu baik natijah ke mana? Ya ada syarat dia. Baik kalau gitu syakar pertama ya ada syarat dia. Syakar yang kedua ada syarat dia. Syakar yang ketiga ada syarat dia. Syakar yang keempat ada syarat dia. Di antara syakar 4 syakar ni ya ada syarat tertentu bagi dia untuk keluar natijah. Bukan semua ni belah tubik natijah tak. Ni tepat sini tempat kita sebagai penuntut ilmu wasal Haji Mantik ni. Sinilah tepat kalau laksana muai gak sini ni. Nak sampai jam 10 11 dah togok dah panggil siap buat saya. Halah nak. Dari sini ni tepat panggil inti, tepat panggil hak mati sejati ni sini ni. Kalau kita boleh mengatasi sini kita boleh giau lagi. Jadi tiap-tiap syakar ada name lah darab. Nebelah hai'ah nebelah susun ni tu 1 2 3 tu ada susun ni daripada muqaddimah surah kubra tu bet nebelah. Syakar pertama ni mahmu had wasak rupa ni. Syakar yang kedua had wasak duduk sini. Syakar yang ketiga had wasak di sini. Syakar yang keempat had wasak duduk sini. Ni maka susun tu bagi 4 ni iaitu sukun nama syakar dah. Ni syakar pertama, syaklul awal, syaklul sani, syaklul salis, syaklul rabi'. Ya panggil. Baik. Maka tiap-tiap syakar tu ya ada syarat bagi dia untuk keluar natijah. Kita tengok natijah. Kita tengok letak itu sikit. Ma huwa syaklu ialah huwa ibaratun an muqaddimatani, satu ibarat daripada 2 muqaddimah. Mana 2 muqaddimah as-sughra wal kubra, sughra dan kubra. Tapi bi'tibari hayatil wasati, dengan kira kedudukan bagi had wasat, ma'al asghari wal akbar, serta had asghar dan juga had akbar. Berartinya tubik apa? 4 syakar. Ma huwa darbu, apakah darab? Huwa ibaratun an muqaddimataini, ibarat daripada 2 muqaddimah juga, yakni sughra kubra. Tapi bi'tibari kamihima, dengan kira kam kedua. Mana kam kedua? Juz'iyah dengan kulliyah. Wa kaifihima, dan kaif kedua, iaitu kena ada mujabah dan juga salibah di antara 2 muqaddimah kedua tu. Hima klik ada 2 muqaddimah tu. Berartinya kita tilik dua pihak. Kam dengan kaif. Kam di sini ingat oleh kam kulliyah juz'iyah. Kaif mujabah salibah. Mujabah ni apa dia? Isbat. Salibah ni apa? Nafi. Kita tolak. Tu. Maka dengan kira auto tu ihtimal akli kita akan kita boleh timu tubik tiap-tiap satu syakar ada nebelah darab. Kerana satu-satu muqaddimah tu tak lepas pada pak mana? Kuliah mujabah, kuliah juz'iyah mujabah, kuliah salibah. Juz'iyah salibah. Pak pergi pukul pak jadi nebelah. Tapi nebelah saat itu bukan semua tubik natijah. Panon tubik natijah guna. Kita tengok syarat dia lah. Oleh kerana tiap-tiap syakar tu ada syarat tertentu bagi dia. Dengan sebab inilah saya katanya, bagi orang tak haji mantik, ya mudah-mudahan katanya susah juga nak buat dalam akli. Bukan kita semata-mata sukiyah tubik natijah, bukan semua tubik natijah. Ya ada tak tubik. Lepas tu kita tahu mana. Ni kita nak tahu ni. Mbak syakar darak ni tepat kita boleh tahu. Katanya hak mana tubik natijah, hak mana tubik natijah. Berartinya kalau hak tak tubik natijah susun sajalah. Kalau kita kata taslim pun kita tak tubik natijah, sebab silap di awal dah. Silap di kita susun tu. Mana salah menyalahi syarat.
Kita cuba syarat dia. Tak boleh jawab. Bagi kita nak tahu mana kata turut tak turut. Tak betul lah. Kita kena belajar ilmu mantik. Apabila kita mantik, kita nampak lah. Oh lah, ni syarat dia. Kalau kita tak belajar ilmu mantik, kita tak nampak. Kita sekok tak ada payah langsung kiah ni. Lamu hadis wakul hadis lah mudah mudah. Kita perasa lagu tu. Pakai kat dia. Ni poin ngaji ni boleh tahu, boleh rasa. Bagi orang ngaji mantik, dia boleh rasa. Pahit kau manis kau masing kau, dia boleh rasa sendiri. Bagi orang yang tak ngaji tu, dia khoya saja. Dia khoya manis, dia khoya pahit, dia khoya masing, khoya saja. Tu. Itu kita ngajilah. Habis dah. Kemudian kata musannif kita lagi, ma hukmul qiyas al-iqtirani bi'tibari intaj. Dah. Apakah hukum qiyas iqtirani dengan kira keluar natijah? Hukumnya antahzifa, bahawa angka hazaf al-hadda al-awsata, akan had awsat min muqaddimataihi, daripada dua muqaddimahnya, iaitu iqtirani. Fatabqan natijah, maka kekalah natijah minal haddainil al-asghari wal akbari, daripada dua had asghar dan akbar. Contoh yang kita buat tadi. Contoh yang kita buat tadi, cara dia hukum pengajar lagu mana? Apabila kita buat apa dah? Kita buat ni. Apabila kita buat dua muqaddimah, mana? Ni. Al-khamru muskir, wa kul muskir haram. Pamusan ni kita kata hakninya apakah hukum? Kita katanya apakah hukum kia iqtirani dengan kia intaj. Nak keluar nanti jawab mana hukumnya. Iaitulah musannif kita kata bahawa kita hazafkan had wasat. Mana hazaf ni? Kita cari had wasat, kita hazaf. Terparah ni. Tinggal apa? Tinggal kalimah al-khamru, tinggal kalimah haram. Apabila tinggal dua kalimah ni, kita heret turun. Khamru heret turun jadi maudhu', haram heret turun jadi mahmul. Jadi ini maudhu', ini mahmul, maka ialah natijah. Ada ayat ni. Dia katanya suka kita hazah ni. Kalimah supa. Kau ni kekal dua ni. Kekal hak ni satu bahagi heret turun. Hak ni satu bahagi heret turun. Tak susuh mula hak dua ni. Jadi hak ni maudhu', hak ni mahmul, maka ini ialah natijah bagi kias ini. Dah ayat ni. Jadi kita pertama kali kita cari mana had wasat, kita hazah. Apabila hazah, tinggal kita heret turun. Hak pertama tu jadi maudhu', hak yang kedua tu jadi mahmul. Dah. Kemudian kita pergi pula. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, ma hukmun natijatil qiyas, apakah hukum natijah qiyas iqtirani? Hukum natijah qiyas iqtirani, kaman wa kaifan, nisbah kepada kam dan nisbah kaif. Kita nak tilik ada kam dengan kaif. Iaitu kam ni apa? Kulliyah juz'iyah. Kaif ni apa? Mujabah dan salibah. Ingat itu. Kalau kita tilik kedua tu hukumnya nak digunakan. Nasbah natijah. Berartinya kita tilik ni dua muqaddimah. Nasbah kam, yakni juz'iyah kulliyah, dan sebuah kaif, iaitulah mujabah dan salibah. Kita kata dah. Kalau kita tilik situ, natijah ia akan digunakan. Hukmuha, hukumnya, annaha, bahwasanya natijah tatba'u al-akhassa. Ikutlah ia natijah akan akhas. Apa akhas? Yani hak lebih teruk, hak lebih kurang. Al-muqaddimataini fil kami wal kaif. Dah. Daripada dua muqaddimah, yakni pada kam dan kaif. Contoh mana je misal? Misal ni. Misal. Jadi kena turut hak kurang, hak lebih kurang. Yang itu hak sempurna.
Akhas ni makna tu hak tak molek kita kata. Ya. Tu hak tak molek. Dia misal gua nah. Fa iza kana ihdahuma salibah. Salah satu dua mukaddimah tu satunya salibah. Pula kita kata mukaddimah sughra tu salibah. Wal ukhra mujabah. Mukaddimah kubra tu kita katanya mujabah. Lepas tu natijah nak tu baik gimana? Adakah mujabah salibah? Maka musannif kita jawab kana natijah tu salibatan. Natijah tu baik salibah. Kita kata satu mukaddimah sughra mujabah. Mukaddimah kubra salibah. Lepas tu natijah baik no. Mujabah dengan salibah campur waktu. Kalau kita pelaga di antara mujabah dengan salibah, ia benih belah salibah. Jadi natijah kena tu baik salibah. Lepas di antara salibah dengan mujabah, hak mana hak teruk, hak mana hak tak molek. Salibah lah hak tak molek. Jadi tu baik salibah. Ia tu baik hak kurang ni. Tu habis kena ikut tu. Wa iza kana ihdahuma juz'iyatan, dan jika adalah salah satu kedua yakni muqaddimatan ini juz'iyah. Muqaddimah pertama juz'iyah kita kata. Wal ukhra kulliyah, dan muqaddimah kubra tu kulliyah kita kata. Kana natijatu adalah natijah saat itu juz'iyatan. Jadi juz'iyah. Jadi kalau dipelagon akul dengan juz, ia benar juz. Oleh kerana apa? Oleh kerana juz dengan kul hak mana hak teruk? Juz hak teruk. Hak sempurna ke hak molek? Kul. Habis tu natijah ia kena turut hak kurang. Kalau kita kata mujabah dengan salibah, ia benar salibah. Kalau kita kata kulliyah dengan juz'iyah, ia benar juz'iyah. Apabila tu baik natijah sikit lagi. Baik kata kena. Li'anna salba. Kerana sal akhas terlebih kurang minal ijab. Daripada ijab, salbiyah ni lebih kurang nasbah kalau kita banding dengan mujab, dengan ijab. Ijab ni isbat. Sal ni mana nafi. Kerana nafi dengan isbat, ya kalau kita tahu hak molek, mana molek? Isbat molek. Tapi hak kurang, sal iaitu nafi. Wal juz'i, dan hak juz'i ni akhas, lebih tak molek kita kata. Minal kulli, daripada kulli. Kerana kulli ni kita kata sempurna. Hak ni kurang sempurna. Sebab itulah apabila dua mukaddimah ni bagi pelaga kita katanya satu mukaddimah juz'iyah, satu mukaddimah kulliyah. Lepas tu natijah nak tu baik mana? Tu baik juz'iyah. Ya benar lah juz'iyah. Sebab itu kaedah dah. Iza ijtamana halal wal haram ghulibatil haram. Supaya kita orang ni bekah. Campur benda halal dengan benda haram. Kita tahu anak molek waktu halal lah molek. Mana hak teruk, mana hak tak molek, haram. Tapi apabila campur dua tu, ia benar mana? Halal dengan haram. Oh, ia benar haram halal. Sebab itu benda hak halal ni kita nak jaga biar baik. Yang ada benda haram, dia ada benda haram bila hak halal saat itu akan jadi tak molek sepuluh haram tu. Ia benar hak haram. Jadi kita kata duit hak tak molek, duit cuma pergi campur ni. Jadi tak molek stokor lah, stokor duit tak molek lah. Sebab itu dah campur aduk. Dah. Jadi tak molek. Tu dia panggil kena mengikut hak akhas. Ini nasbah keluar natijah. Dah. Keluar natijah lah betul. Juz'iyah kulliyah itu baik juz'iyah. Mujabah dengan salibah itu baik salibah. Ini. Soalan yang akhir pada hari ini ialah kam ashkalul qiyasil iktirani. Berapakah syaka berapakah syaka bagi qiyas iktirani? Berapa? Jawab dia nyo ashkaluhu arba'atun. Ada 4 seperti mana saya buat tadi. Ni ada 4 ni. Ni ada 4 sini ni. Sebab apa? Kerana ia iktibar had awsat. Kerana ia kira had wasat, iaitu had kelima hak super. Sebab itu baik 4 betul ni. Tu baik 4 betul. Mana 4 betul? Ni. Mahmul had wasat ni mahmul fi sughra mawdu' kubra. Had wasat ni mahmul fihima. Had wasat ni mawdu' fihima, yakni fi sughra kubra. Lepas tu mawdu' fi sughra mahmul fi kubra.
maka tak ada raya lain. Maknanya akal kita tak, kalau kacau-kacau pun tu pak ni. Dia tak kurang pada pak, dia tak tambah pada pak, hanya pak. Karena hak wasat hidup dua ni lah. Boleh duduk sini, boleh duduk sini, boleh duduk sini, boleh duduk sini. Dua pergi pukul dua jadi pak. Berdua pergi pukul dua jadi pak. Betul lah. Ashkalul qiyas arba'atun. Kemudian kata musannif kita lagi, walikulli syaklim minha, dan tiap-tiap syakal daripadanya, daripada ashkal arba'ah tu, khasiyatun, ada ketentuan bagi dia. Ada benda ketentuan, bukan makna supaya dak lapak tu. Satu lain, dua lain, tiga lain, ada khususiat bagi dia. Wa syartu intajin, dan ada syarat keluar natijah bagi dia. Wa duru muntajatun, dan darah keluar natijah. Berartinya di antara syakal saat itu ada syarat tertentu. Bukan semua tu baik natijah dah. 1, 2, 3, 4 tu ya ada syarat tertentu. Maka kita nak tahu syarat tertentu insya-Allah pada muhadarah qadimah. Jadi muhadarah lagi akan datang ni kita akan nak ngaji syarat tiap-tiap syakal yang mana akan kuat natijah tu. Oleh kerana kita tahu dah tiap-tiap syakal saat itu ihtimal akli ada 12 darab. Maka di antara 12 darab saat itu bukan semua keluar natijah. Ada separuh ya. Pas kita nak tahu mana keluar natijah, maka syarat dia. Maka bagi mereka yang meraihkan syarat, maka tubiklah natijah. Natijah itulah matlub, ada benda yang kita dikanaki. Ada pun yang lain yang menyalahi syarat, itu ia tak keluar natijah. Walaupun kita susun tu biar baik dah, kita susun syak dah, ia tak tubik natijah. InsyaAllah muhadarah qadimah kita akan ngaji pula syurutul intaj, syarat keluar natijah bagi tiap-tiap syakal. Maka sekarang ni saja kata akhir kali saya kata wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab.